Sama saudara Tuan Laksana Bangka. Saya Kim Hajin dari daerah Bangsa Maju Kumpulan 01 Sekolah SMK Negeri Tionghoa. Hari ini saya akan menghasilkan model portrait perintis saya, yaitu pintu gerbang Jambore. Terima kasih Tuan. Reka bentuk model portrait perintis saya diilhamkan oleh model senior saya. Pintu gerbangnya dihasilkan dengan dua menara hourglass dan satu jambatan di antara kedua-dua menara hourglass. Berbanding dengan model senior saya akan menambah pintu gerbang di bawah jambatan dan bendera-bendera seperti bendera Jalan Gemilang, bendera Penagap, dan bendera wilayah persekutuan. Saya juga mengukuhkan model saya dengan beberapa kayu sate. Dengan itu, saya telah melukis lakaran model project perintis saya dengan beberapa perubahan dan penambahan daripada reka bentuk senior saya. Nisbah dalam lakaran saya ialah 1 cm dan di dunia nyata adalah 16 cm. Ini adalah lakaran pintu gerbang Jambore saya. Saya ada mengikat satu pintu gerbang di hadapan model saya dan banner saya diletak di atas pintu gerbang. Skala model saya adalah panjangnya 29 cm, kelebaran 19 cm, dan ketinggian 35 cm. Di dunia nyata adalah panjangnya 464 meter, kelebaran 304 meter, dan ketinggian 560 meter. Dua tripod yang saya ikat menjadi menara hourglass tidak sama ketinggian. Tripod yang di bawah adalah 17,5 cm dan tripod di atas adalah 23,5 cm. Ketinggian pagar saya adalah 6 cm. Kayu sate yang saya menggunakan untuk menjadi pelantar di kedua-dua menara hourglass adalah 14 batang dan kayu sate di atas jambatan adalah 20 batang. Bahan-bahan yang saya disediakan ialah kayu sate, pensel warna, cutter, pensel, pembaris, tali neon kecil, penembok lubang, gunting, dan pemadam. Kemudian saya akan melukis satu banner dan 3 bendera, yaitu bendera Jalan Gemilang, bendera wilayah persekutuan, dan bendera Penagap. Kemudian saya akan tentukan jaraknya dengan pensel dan mengguntingkan kayu sate itu. Saya menggunakan 194 batang kayu sate untuk mengikat project perintis saya, yaitu 5 cm adalah 6 batang, 6 cm adalah 6 batang, 6,5 cm adalah 8 batang, 7 cm adalah 6 batang, 7,5 cm adalah 8 batang, 8 cm adalah 82 batang, 11 cm adalah 3 batang, 15 cm adalah 4 batang, 16 cm adalah 21 batang, 17,5 cm adalah 9 batang, 20 cm adalah 28 batang, dan 23,5 adalah 13 batang. Jumlah ikatan-ikatan yang saya ikat adalah 171, yaitu ikatan seraya adalah 44, lilik pemati biasa adalah 3, lilik kacang 2 lilik adalah 8, lilik 2 simpul adalah 50, ikatan sidang tungku adalah 4, ikatan sorong Filipino adalah 30, dan ikatan seraya Jepun adalah 30. Setelah saya mengguntingkan kayu sate itu, saya akan mengikat menara hourglass. Setelah saya akan mengikat 2 tripod dengan ikatan silang tungku. Selain itu, saya akan mengukurkan salah satu tripod dengan ikatan seraya. Seterusnya, saya akan menggunakan ikatan serong Filipino untuk mengikatkan 2 tripod ini. Kemudian saya akan menggunakan ikatan seraya Jepun untuk mengikat tangga.
Sebab saya siap mengikat tangga itu, saya akan mengikat 2 kayu sate di tepi tangga dengan ikatan seraya dan meletakkan bulo di atas 2 kayu sate itu dengan lilit kacang 2 lilit. Selepas itu saya akan mengikat pagar saya di tepi hourglass tower saya dengan ikatan seraya. Selepas saya siapkan saya punya hourglass tower, saya akan menduplikasikan lagi satu yang sama size punya hourglass tower. Selepas saya siap mengikat 2 hourglass tower saya akan mengikat 2 kayu sate di tepi hourglass tower saya dengan ikatan seraya. Selain itu, saya akan mengikat 3 bulo di kiri, tengah, dan kanan dengan ikatan seraya untuk meletakkan bulo. Seterusnya, saya akan mengikat 2 kayu sate di tepi hourglass tower saya. Selepas siap mengikat, saya akan mengikat 4 kayu sate di hadapan dan 4 kayu sate di belakang dengan ikatan serung Filipino untuk mengukuhkan 2 hourglass tower ini. Seterusnya saya akan mengikat jambatan di antara 2 hourglass tower saya dengan menggunakan lilit kacang 2 lilit. Selain itu, saya akan mengikat 2 kayu sate di tepi jambatan saya untuk membuat pagar dengan ikatan seraya. Selepas itu, saya akan mengikat satu pintu gerbang di hadapan dengan menggunakan lilit kacang 2 lilit. Kemudian saya akan mengikat lilit pemati biasa di puncak sate kayu saya dan saya akan mengikat di kiri, tengah, dan kanan dengan menggunakan ikatan seraya. Selepas saya siap mengikat bendera-bendera saya akan mengikat banner di atas pintu gerbang saya.
Apakah pintu gerbang Jambore? Pintu gerbang Jambore ialah pintu gerbang yang digunakan semasa Jambore. Saya menggunakan dua menara hourglass untuk membuat gabungan menara kerana berbandingan dengan menara lain, menara hourglass menggunakan kayu sate yang paling kurang dan ia ialah menara yang paling kukuh yang dipelajari oleh pengagap. Menara hourglass boleh melihat pandangan yang luas dan boleh bagi kapten pengagap untuk menyedia skop aktiviti. Ketinggian pagar saya ialah 6 cm. Di dunia nyata adalah 96 cm. Supaya boleh mengelakkan ahli-ahli pengagap terjatuh dari bahagian atas pintu gerbang. Dan saya menggunakan tali untuk mengeliling berpegang tangan untuk menjimatkan kayu sate dan membolehkan ahli-ahli pengagap melihat pandangan yang luas. Jabatan saya boleh menahan sebanyak 4 hingga 5 ahli-ahli pengagap. Kenapa saya hendak membuat satu pintu gerbang? Kerana ini boleh menghalang orang luar yang bukan seorang pengagap dari masuk kawasan perkhemahan tanpa kebenaran dan mengelakkan haiwan liar masuk ke dalam Jambore. Pintu gerbang saya boleh membuka dan menutup. Jika Jambore diadakan di tepi sungai, pintu gerbang saya boleh menggunakan untuk melintasi sungai dengan selamat. Saya telah menggunakan 8 batang kayu sate untuk membuat sokongan, 4 batang satu kayu dari hadapan dan 4 di belakang, supaya boleh mengukurkan kedua-dua menara hourglass dan jambatan. Banner saya dapat memberitahu ahli-ahli pengagap arah masuk ke dalam kawasan perkhemahan, dan logo pengagap Malaysia bermakna Projek Perintis tersebut dihasilkan oleh pengagap Malaysia semasa Jambore. Logo pengagap sedunia mudah dikenali oleh pengagap-pengagap dari negara luar. Tambahan pula, logo ungu tersebut juga bermakna bahawa pengagap Malaysia merupakan sebahagian daripada pengagap sedunia. Bendera jarum gemilang ikat untuk mewakili ahli-ahli pengagap Malaysia. Bendera pengagap ikan bahawa Projek Perintis dibina oleh pengagap Malaysia, dan bendera wilayah persekutuan dibina oleh pengagap Malaysia Kuala Lumpur. Bendera saya boleh menaik dan menurun. Jika di dunia nyata saya akan menggunakan buloh dan tali yang saya akan menggunakan ialah tali rasmi kerana boleh mengurangkan geseran antara buloh dan tali. Dan model saya ia tidak membaju masa kerana model itu tidak perlu mengali tanah dan ahli-ahli pengagap boleh bergerak model ini dengan bersatu padu. Menara hourglass ialah tempat yang sesuai untuk mengambil gambar sebagai cendera hati kerana menara hourglass mempunyai pemandangan yang indah. Model Projek Perintis ini sesuai dibina di kawasan rata, dan 4 orang boleh menghasilkan Projek Perintis ini. Jika mereka menggunakan 4 jam sehari untuk membuat model ini, mereka boleh menghasilkan model ini dalam seminggu. Saya harap model Projek Perintis ini boleh digunakan untuk Jambore yang akan datang. Selamat sejuta tuan, saya Kiwajin telah menyiapkan model Projek Perintis ini. Minta kebenaran untuk menjalankan tugasan yang lain. Terima kasih tuan.